Orang panas. Kalau ada pun. Saya dah biasa mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد رب يسر ولا تعسر بتمم بالخير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا منجا من الله إلا إليه أما بعد أيها المؤمنون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh barakah ini. Allah izinkan kita lagi sekali untuk berada dalam suasana ketaatan. Ya, ini Allah pilih kita lagi untuk terus berada dalam bulan Ramadan yang penuh dengan keberkatan ini. Kita telah pun masuk ke 9 Ramadan. 9 Ramadan yang telah kita lalui, mudah-mudahan ianya menambahkan iman dalam hati kita. Kenapa Ramadan ini hala tujuannya itu adalah untuk membentuk jiwa yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Amalan yang kita lakukan, perbuatan dalam rupa bentuk ketaatan yang kita persembahkan untuk Allah lihat, itu semuanya adalah untuk menzahirkan kepada ciri-ciri agar terbentuk hamba-Nya yang benar-benar bertakwa. La'allakum tattaqun. Dan ianya akan diukur setelah Ramadan. Setelah Ramadan, ketika pintu syurga ditutup kembali, pintu neraka ibarat kembali terbuka. Syaitan durjana kembali bebas melakukan kerjanya, mendapat permit kembali, dapat permit balik. Walaupun hadis itu majaz, kias. Pintu syurga terbuka ni ibaratnya jalan kebaikan, manusia berduru-duru melakukan. Batu tajuk yang kita bawa ni adalah Road to Jannah, back to fitrah. Jadi selepas Ramadan itulah titik tolak kita, indikator kita, KPI kita, Key Performance Indicator. Nak melihat adakah Ramadan yang kita lalui ini berjaya atau tidak.
Bagaimana nak melihatnya? Adakah kita tetap berada dalam jalan untuk menuju ke syurga Allah? Road to Jannah. Adakah misi kita tetap sama? Road to Jannah itu tetap membara-bara, tetap bersemangat sebagaimana Ramadan Al-Mubarak datang, yang mana sebagai contoh antara kesan yang paling besar kalau lihat pada waktu malam yang kita menghidupkannya dengan ibadah. Pada waktu malam itu antara contoh yang paling jelas untuk kita lihat kesan untuk kita untuk mendirikan, membina jalan projek lebuh raya ke syurga ni. Antaranya adalah yang pertama, kita akan membangunkan malam kita. Spesifik tu malam. Malam ni terpulanglah. Bermulanya maghrib tu dimasuki. Jadi waktu maghrib tu dia dah tak ada kelang kelibut dah. Sepatutnya maghrib tu dia dah menyusun waktunya. Allah beri kita akal. Sebagaimana datangnya Ramadan kita boleh berfikir, aku nak berbuka sehari ni, maka tak boleh sibuk-sibuk dah. Maghrib nak masuk ni, dia boleh slow down semua aktiviti dia. Dia boleh slow down semua. Dia boleh fokus bahawa maghrib nak masuk. Ayat yang utamanya maghrib nak masuk, kemudian nak berbuka. Tinggal lagi lepas Ramadan buka tu tak ada dah. Tinggal lagi kalau puasa Isnin Khamis ke, puasa-puasa lain. Tapi tetap perbincangan kita maghrib nak masuk. Solat ke solat. Kita boleh buat persiapan nak menunggunya masuknya waktu solat. Maka dalam perjalanan menuju ke syurga Allah, mengikut syariat yang jelas. Mesti ada syariat, torik, jalannya apa? Jalannya adalah kita dengan menghidupkan malam-malam kita itu sebagaimana malam yang telah kita lalui di bulan-bulan Ramadan. Antara kesannya adalah masjid kita penuh. Maka dalam bulan Ramadan ni tengah Allah terima mustajab doa ni, antara perkara yang mesti kena minta kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kekalkan aku untuk mengimarahkan rumahmu. Biar Allah terima kerja kita. Hantar submission. Hantar submission bahawasanya mudah-mudahan Allah terima kita sebagai hamba-Nya yang tetap mengimarahkan rumah Allah, khususan di waktu malam. Dan malam, waktu malam itu nampaknya malam macam dah berlabuh tirai, dah pergi kepada hari yang dah nak penghujung. Walhal malam bagi orang Islam itu maghrib itu permulaan. Permulaan. Jangan sampai kita terleka, terlupa dengan susunan waktu hari kita. Kita dah asyik dengan Masihi. Pukul 12 baru nak kira hari. Walhal hari dah masuk maghrib dah. Berapa jam kita buang kat situ dah. Maghrib pun dah masuk dah hari pertama dah. Countdown dah kira. Allah membazir. Nak tunggu besok pula katanya. Walhal maghrib tu dah start hari dah. Jadi asar tu dah prepare. Solat wusta yang kena jaga-jaga. Waktu-waktu yang energi kita dah drain, dah habis untuk kerja-kerja zahiriah, walaupun niatnya untuk akhirat, tapi zahir nampak macam kerja dunia lah kan. Kita nak jaga niat ni, nak jaga niat kerana Allah. Siang ni aku ni walaupun nampak macam kerja dunia ni, tapi niat kerana Allah ni. Dia niat kerana Allah, dia nak menjaga segala suruhan Allah. Dia lakukan pun kerana Allah suruh. Tu kalau niat kerana Allah lah. Ni kerja ni siapa suruh ni? Allah suruh lah. Bukan dia sebab nak cari duit ke, sebab aku susah ke, sebab lain-lain lah. Kalau kata nak jadikan kerja dalam ibadah umum tu nak jadikan ibadah, maka pertama sekali buat kerana Allah suruh. Aku kerja ni Allah suruh ni. Bila kalau kata kerja Allah suruh, maka segala suruhan pun kena kita comply. Terutamanya kerja utama bagi orang Islam solat. Itu kerja nombor satu. Ibadah khususnya kerjanya adalah solat. Ibadah umumnya kerjanya apa saja kerjanya yang Allah syariatkan, yang tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak terikat dengan rukun tertentu, tidak terikat dengan tempat tertentu. Ini ibadah umum dengan jaga niatnya kerana Allah dan tidak melakukan segala apa bentuk larangan di sisi Allah. Maka jadilah ibadah luas. Perbincangan ibadah itu luas.
Nah, nak memastikan ibadah itu menjadi ibadah umum, maka ketika datangnya syariat khusus, dia tidak akan tertanggal atau tergugur. Ibadah khususnya apa? Solat. Kalau betul yang kita lakukan itu adalah ibadah, maka kita bertemu dengan ibadah juga, maka dia membantu kita untuk melakukan ibadah itu. Ya, contoh kalau kerja ini satu ibadah, kerja itu ibadah, maka sekiranya kerja yang kita lakukan itu ibadah, sudah pasti bila datang yang ibadah yang utama, dia tidak akan menggugurkannya, ataupun kita tidak akan gugur dalam melaksanakannya. Apa dia? Solat sebagai contoh, imaduddin. Kalau kerja kita itu diberkati oleh Allah, maka ibadah yang utama kita tidak akan dicuaikan atau dilalaikan, atau kita tidak mendapat keutamaan dalam ibadat itu. Apa dia? Contoh dalam solat, ibadah itu utamanya berjemaah. Kemudian solat di mana azan dilaungkan, yang ini di masjid. Kalau dia boleh dapat dua ini, jemaah dan solat on the dot di waktu dilaungkan azan, di tempat dilaungkan azan, maka kemungkinan besar, kebarangkalian besar, ibadah yang dia buat tu, memasak, mengemas, bekerja, dia buat apa benda yang dia buat tu? Menjawab keadaan perbuatan dia itu, kerana dia tidak mengganggu-gugat ibadah utama dia. Saya ada cerita dua kisah memang sekalian. Dia kerja dia, kalau tengok tu memang nak dapat solat ni memang payah. Apa dia? Pilot atau driver. Bukan pilot tu, driver. Seorang kerja dengan China, seorang kerja dengan Jepun. Ni jemaah cerita dengan saya sendiri, personal cerita. Dia kata di antaranya menyemput kuliah lah seorang tu, yang seorang lagi tu jemaah selalu dengar kuliah. Yang menyemput kuliah ni, setiap kali saya kuliah jarang dia tak ada. Jarang dia ada, dia tak ada kan. Tapi dia mengajar saya, Ustaz, kuliah Ustaz malam ni, dia tak ada. Ustaz kuliah, dia tak ada. Tapi minta maaf Ustaz, minta maaf sangat. Kalau dapat dia ada tu, rasa macam aku kata jejak kasih lah. Allah lama tak jumpa Ustaz lah, macam itulah ibarat. Tapi bila dia cerita Ustaz, dia ceritalah keadaan pekerjaan dia tu, saya ni ialah bawa bos Ustaz. Tapi satu benda yang dia nak kongsikan dan nak minta saya tengok pendapat dan apa yang dia rasa tu betul. Ustaz, saya kerja ni satu benda yang saya syukur Ustaz. Bos saya ni China. Dia bagi saya keutamaan waktu solat. Lihat saja. You belum solat, you berhenti. Dan dia berhenti waktu solat on the dot. Kalau hari Jumaat tu, dia boleh adjust timing meeting tu, dia bagi Jumaat. Kalau ikut logik, payah memang sekalian. Payah. Tapi lah itulah dia, apabila Allah berikan dia barakah, dia mampu menjaga ibadah. Bila sebut ibadah, kita pun fikir luas. Tapi kalau rujuk dalam bab Syama'il Muhammadiyah, ringkasan Syama'il Muhammadiyah ataupun perbincangan Syama'il Muhammadiyah, Imam Tirmizi buka dalam bab bab yang membincangkan ibadah Rasulullah SAW. Apa topik yang dibincangkan dalam bab ibadah? Dibukakan perbincangan, mula-mula membincangkan tentang solat. Jangan bicara semuanya ibadah kalau solat kita tidak benar-benar terjaga. Kalau solat tak terjaga, tak usah cerita dalam bab ibadah. Kerana ibadah yang utama itu adalah solat. Dan kita alhamdulillah kalau ikut waktu kerja kita pun, sistem di Malaysia dan di dunia lah kot, tak ada lagi waktu kerja masuk time solat, tak ada lagi lah. Mesti lepas waktu solat. Macam contoh ni pagi ni, lepas subuh. Tak ada lagi waktu pukul berapa masuk kerja, waktu subuh saya masuk kerja. Oh gila kamu ni. Rupanya bos dia imam. Lain lah cerita. Bos dia imam, dia nak yang pekerja dia semua jemaah dengan dia. Itu lain cerita lah. Tak ada lagi lah masuk kerja waktu zuhur, tak ada. Tak ada. Mesti melepasi solat. Kurang-kurang pun asar lah. Asar pun bukannya balik time asar. Bolehlah solat dulu.
Tak ada lagi balik time maghrib, waktu maghrib baru nak balik. Tak ada. Masih tak mengganggu waktu solat. Cuma kadang-kadang kita terganggu nak solat. Aduh, jam pula, terganggu kita. Aduh, penat pula. Walhal Allah bagi kita akal fikiran untuk menyusun waktu kita. Tengok ni kan balik ni kurang-kurang time ni jam. Sampai ni memang lekat ni. Okey, tak apalah. Alang-alang dah lambat, aku maghrib dulu. Khalas. Yang abang balik lambat ni, abang pergi rumah kekasih nombor 1. Abang cakap bang, mas apa bang? Marah, isteri marah. Siapa lagi kalau bukan Allah Azza wa Jalla? Oh, lega isteri. Tu dia. Balik lepas isyak ataupun maghrib abang balik. Sepersalinan isteri siapkan. Bang, ini baju sepersalinan abang. Ni baju ni kadang-kadang abang nak balik ni, abang jangan balik rumah dulu ya bang, kalau tak sempat solat. Oh, isteri pun. Kalau adalah isteri tengah menyanyi lagu, isteri cerdik yang soleha, penyejuk mata. Ni dah. Abang jangan balik lambat tau. Tak kira bang, ni sekian dia kirim barang-barang, tak ke mana solat kawan tu, tak ke mana. Yang penting apa je nak dapat. Habis. Betul, isteri yang bagus adalah isteri yang membantu ibadah suami. Kalau siapa yang suami yang mendapat isteri yang membantu ibadah dia, Allah, rezeki besar lah dia. Membantu ibadah dia. Terutamanya untuk nak taat kepada mak ayah. Bukan senang. Isteri berlebih kurang, tak apa bang, settlekan mak ayah dulu abang. Saya, abang jangan bimbang. Saya pun mak juga kepada anak-anak. No, isteri yang faham. Bukan kata, abang ingat sekarang saya dah ada tau. Bukan mak je tau. Dia buat suami di persimpangan dilema. Telan mati mak, luah mati bapak. Betul? Macam itulah. Kalau itu yang berlaku, memang tak segedik. Orang yang punya agama ni, dia memudahkan urusan manusia. Dia selalu memudahkan. Yassiru wa la tu'assiru, kata Nabi SAW kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Maka solat dia dapat. Dia dapat. Dan jangan kita nak minta untuk dapat solat, sedangkan Nabi Ibrahim AS minta untuk jadikan diri dia solat. Kita ingat solat ni atas waktu kita. Dah, solat ni pekerjaan utama. Kalau Allah terima kita, Allah akan buat kita jaga solat. Terima kerja. Kalau kita diterima kerja, tengok apa yang kita buat. Kita jaga kerja kan. Itu tanda kita diterima kerja. Kalau kita diterima oleh Allah sebagai hamba-Nya yang untuk masuk ke syurga dia, apa yang Allah akan buat kita? Diterima dengan kita menjaga ibadat. Ibadat utamanya nak dijaga, solat. Dan Ramadan sangat-sangat mendidik kita untuk align balik hidup kita dengan waktu solat. Sangat mengatur kembali hidup kita. Zuhur boleh penuh. Sebab apa? Tak makan. Asar boleh penuh. Sebab apa? Tak makan juga. Maghrib pun sama juga. Solat juga waktu. Cuma lanjak sikit. Tak apalah, dah makanan dah terhidang. Makanlah dulu. Tapi maksud kata, solat tidak lagi dijadikan secondary. Solat menjadi yang utama, primary. Yang utama. Baik. Yang kedua yang Jepun. Yang tadi. Pun sama je mas sekalian. Orangnya rajin. Setiap kali saya tengok dia ada kuliah. Yang tadi yang tak ada, yang ni yang ada pula. Ada dua cerita. Ada je kuliah. Dan kita tak expect dia tu kerja sebagai driver. Sebab bukan boleh senang nak ada. Yang pertama tu dah susah nak ada. Yang kedua dia ada. Ya, subuh ada. Subuh ada je. Maghrib pun ada. Bila dengar cerita Jepun, dia sangat jaga. Dia kata satu kali dia tak tahu waktu solat, waktu Jumaat. Sekali dia terlajar. Kemudian dia cakap, bos saya nak cakap sikit. Sebenarnya waktu ni waktu solat saya. Dia punya terkejut. Kenapa dia tak bagi tahu dia? Kalau kita expect macam orang kan, ya ke nanti kan, nak ke dia faham. Walhal sejauh mana kita nak memahamkan diri kita betapa solat ni penting, just kita bagi tahu. Allah yang jaga hati dia. Maka ketika disuarakan keadaan solat dia, maka dia sanggup ubah jadual kerja dia. Sama. Dan yang ketiga, tambah satu cerita. Itu pengalaman saya sendiri.
Sebelum habis dulu kat sekolah menengah, saya habis santas dulu, kita kerja lah part time, kerja kat restoran. Tu Sushi King. Sushi King. Jangan junior cook jangan main-main tu. Boleh buat sushi. Nama-nama Jepun tu boleh. Arashamase, arigatou gozaimashita, boleh lah sikit-sikit. Kan muka pun ada kira Jepun ada sikit-sikit kan. Kurang. Baik. Saya waktu tu, dia tahu kita budak seorang agama. Saya pula buat degil saya. Time solat saya ketinggal. Nak zuhur saya tinggal. Saya bagi tu kat Terren ni ingat ni GM manager Terren. Bos, saya nak pergi solat. Tinggal. Nak tahu apa jadi? Dia jaga tempat saya. Itu satu. Yang kedua, waktu Jumaat, dia bagi saya masuk pukul 12. Pukul 12 masuk kerja, 12 tengah hari. Kalau dah masuk, saya bagian kitchen kan, mana boleh keluar waktu tu, pukul 12. Memang tak jumpa masjid lah, dekat shopping kompleks sana tu. Tapi saya buat apa? Saya masuk pukul 3. Lalu sekali apa dia buat? Dia ubah saya waktu 3, pukul 3. Jadual saya masuk pukul 3 hari Jumaat. Setiap hari Jumaat dia ubah. Tak cukup dengan tu, daripada kitchen crew dia upgrade saya jadi junior cook. Inilah menjaga. Dan kita pula kerja betul-betul. Memang dia impress. Kita kerja betul-betul, bukan main-main. Dia tak boleh nak deny kita. Dia ni kerja bagus. Dan asbab kita betul-betul strict dengan solat, Allah angkat. Gaji kita lagi mahal. Ada juga lah yang lain-lain tu. Yang lebih menyedihkan waktu tu adalah orang Islam kat situ kan. Kira ketua juga lah. Saya tanya, bang, surau mana? Ada kau try tengok kasih. Kau try tengok sana kata. Nampak tak pergi solat ni kata. Nanya aku. Silap tanya lah pula, kesian kat dia. Dan bila waktu peak hour, maghrib tu peak hour. Waktu maghrib peak hour. Sangat peak lah. Tu sale kat sana sehari 30-40 ribu je sale. Memang outlet paling busy. Maghrib tu waktu kemuncak tu saya keluar. Dan ada ketika tu dia ingatkan saya. Farid kata, you pergi solat. Dia kata, you doa kat Tuhan bagi banyak. Dia minta saya doakan. Ini reality, real berlaku mas sekalian. Dalam bab solat ni banyak sebenarnya miracle yang berlaku sebenarnya kalau kita benar-benar jaga. Dan ini antara perkara yang mesti kita kena jaga. Dan sebagai contoh tadi, bila kita kerja kita itu diterima oleh Allah, maka Allah akan permudahkan kita untuk menjaga solat. Dan terutamanya kalau benarlah kita mencari rezeki yang di siang hari ini kerana Allah, maka masuknya malam hari kita mampu melakukan ibadah khusus kerana Allah, iaitu maghrib. Maghrib sekarang tak ada alasan kalau tak solat di masjid, melainkan dia sakit ataupun hal-hal yang dibenarkan syarak. Kalau kata tak banyak masjid, tak boleh diterima. Kerana sekarang masjid terlampau banyak, surau terlampau banyak. Boleh search saja, boleh set distance. On the way balik, distance mana yang kita nak masuk exit, untuk kita boleh sampai maghrib dulu, kemudian baru sampai ke rumah. Kalau ini berjaya dilakukan jemaah sekalian, sebagaimana Allah menjamin rezeki hamba-hambanya yang telah tertulis, maka begitulah ada rezeki yang ekstra, keistimewaan bagi yang menjaga ibadah-ibadah yang telah disyariatkan oleh Allah. Maka sedang jemaah yang muliakan Allah SWT, perjalanan menuju ke syurga Allah itu jelas bila dilihat untuk kita memperbetulkan kembali perjalanan hidup kita yang bermula dengan waktu. Waktu kita yang Allah berikan. Cerita bab waktu pun bukan waktu tu milik kita. Waktu milik Allah. Antara ibadah yang benar-benar menjaga ataupun melibatkan waktu adalah solat. Ibadah yang betul-betul yang melibatkan waktu. Dan ketahuilah bahawasanya yang lebih mahal daripada segala-galanya dalam dunia ini adalah waktu, masa.
Sebab itu solat tak pakai harta. Kerana ada orang boleh bagi harta. Kalau bantai solat pakai harta, dia bayar dia tak datang solat lah. Saya bayar lah berapa hari ni, tapau, bayar dam saja, bayar dam bagi. Main dam pula dia. Berapa-berapa kira-kira kata. Tak ada. Siapa pun kamu, berapa pun banyak duit kamu, berbilion ke, bertriliun ke, aku nak masa kamu. Yang main-main maslihat. Allah minta masa. Ya abana Adam, tafarruq li ibadati amla'u sadra, ghina wa asudda faqra. Wahai anak cucu Adam, luangkan waktumu beribadah kepadaku. Masa ni mengatasi segala-galanya. Sebab itu jangan terkejut dalam perbahasan bab masa ni. Kalau kita ubah pada perbahasan tentang satu perkara sebagai contoh, kita kalau tak ada masa pada satu perkara, kita akan hilang perkara itu. Kita tak ada masa dengan anak, kita akan hilang anak. Kita tak ada masa dengan isteri, kita akan hilang isteri. Kita tidak ada masa dengan suami, kita akan hilang suami. Kita tak ada masa dengan apa yang kita uruskan, kita tak akan dapat apa perkara yang kita uruskan. Bila dapat kerja, dia tanya, bila boleh masuk? Ataupun dia tetapkan masa untuk report, masuk, lapor diri. Kemudian kita pun jawab, oh minta maaf tuan, saya tak ada masa untuk lapor diri. Lepas tu orang tu menjawab, awak buang masa saya. Awak boleh berhenti sekarang, immediate berhenti. Sebab dia tak boleh bagi masa. Maka siapa yang tak boleh bagi masa dengan Allah, dia akan hilang Allah. Hilang Allah bermaksud dia akan hilang keberkatan hidup dia. Hilang segala-galanya. Kerana segala-galanya milik Allah. Hilang semua. Bagaimana nak menentukan masa dengan Allah? Solat. Tak ada perbincangan yang orang kata kalau dalam syariat yang utama itu. Malah syariat akan menggambarkan, memberi makna dan jawapan kepada makrifat kita. Sejauh mana kita mengenal Allah. Dalam bulan Ramadan mengajar kita untuk mengenal Allah, bersyariat dan bermakrifat serentak berlaku bulan Ramadan. Bukti bersyariat kita berpuasa, namun bermakrifat kita mengenal dia. Bagaimana contoh? Kita lihat makan dan minum kita. Melalui makan dan minum kita dah mengenal. Kita makan dan minum bukan sebab kita haus dan lapar. Kerana kita sedang haus dan lapar. Daripada start subuh tadi sehinggalah saat kita tengah hari, saat lagi nak maghrib, Allah hausnya dah lapar. Tapi waktu itu kita dah lupa diri kita yang lapar dan haus itu. Kerana kita ingat dan nampak pada makan dan minum itu hukum Allah. Nampak Allah haram. Oh tak boleh minum ni, haram. Itu kata takut Allah tu. Itu makrifat. Maka kalau kita lihat makan dan minum pun dengan izin Allah, maka semua yang berlaku atas muka bumi ini tetap dengan izin Allah. Nak dapat kerja, dapat isteri, dapat anak, dapat semua itu dengan biiznillah. Maka bila kata semua itu dikaitkan dengan biiznillah, maka kita mengenal Allah. Lalu kita pun menjaga syariat Allah, terutamanya solat. Jadi solat ni jemaah sekalian perbincangan yang jelas. Kalau disyarahkan dalam bab solat saja, kita akan nampak betapa besarnya pahala dan betapa besarnya dosanya dalam kita nak berjalan menuju ke syurga Allah. Sehingga kan kata almarhum Datuk Seri Sandin Al-Hafiz, beliau meletakkan solat ni ibarat nombor akaun. Nombor akaun yang mana kalau tak ada nombor akaun ni, subuh 2, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isyak 4, macam mana nak masuk pahala katanya. Cantik, analogi dia cantik. Tak ada akaun, ibadat banyak macam mana pun nak masuk ke mana. Solat itu adalah akaun untuk menampung semua amalan, hanya pahala semua yang ada.
Dia jaga akaun dia. Tengok akaun pula. Ni dapat ilham pula. Akaun pula tak ada had. Masuk pun tak ada had. Luar biasa. Akaun dia telah di-upgrade menjadi maksimum. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT, kesimpulan kita pada pagi yang penuh barakah ni, antara perbahasan kita mulakan dalam Road to Jannah, Back to Fitrah ini, kita melihat jalan utama untuk menuju ke syurga Allah Ta'ala itu adalah dengan kita memperkasakan syariatnya melalui ibadat solat. Solat itu amat berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Jadi caranya kita beratkanlah dia agar segala perkara yang di dunia ini menjadi ringan. Mudah-mudahan. Wallahu a'lam jemaah sekalian, mudah-mudahan Allah bantu kita, Allah pilih kita untuk terus menjadi hamba yang taat dan membina sifat takwa dalam jiwa kita. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah azim wa lakum wa bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana fi khusr illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bis-shawab. Takbir. Allahu akbar.